Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi tadabbur dan juga sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-12 insya-Allah, dan kita pada malam ni insya-Allah kita akan melihat dua surah, iaitu yang pertama sekali ialah surah Hud. Walaupun kita telah melihat surah Hud semalam, sebelum daripada ini, dalam sesi sebelum ini, iaitu dalam juzuk yang ke-11, tetapi hanyalah daripada ayat 1 sehingga ayat ke-5 sahaja surah Hud termasuk di dalam juzuk yang ke-11. Kebanyakan daripada surah Hud adalah termasuk dimasukkan di dalam, berada di dalam juzuk yang ke-12 yang akan kita cuba bicarakan pada malam ini. Yang keduanya, kita akan masuk sedikit ke dalam surah Yusuf, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 52. Hampir lebih kurang separuh daripada surah Yusuf kita akan bicarakan dalam sesi pada malam ini. Secara keseluruhannya, sesi ini iaitu juzuk ini, juzuk ini iaitu juzuk yang ke-12, ataupun kedua-dua surah ini iaitu surah Hud dan juga surah Yusuf alaihissalam adalah merupakan membicarakan tentang kisah Nabi-Nabi. Jadi kalau kita tengok kedua-dua surah ini, walaupun ada sedikit perbezaan, iaitu perbezaannya, kalau kita lihat surah Hud ini menceritakan ada beberapa ramai rasul-rasul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Nabi Nuh alaihissalam, seperti Nabi Hud alaihissalam, seperti Nabi Shu'aib, Nabi Musa, dan seterusnya, beberapa orang Nabi lain. Dan begitu, tetapi dalam surah Yusuf alaihissalam kita akan lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, majoritinya adalah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam sejak daripada beliau alaihissalam kecil sampai kepada tampuk pemerintahan, iaitu menjadi salah seorang daripada pembesar di negeri Mesir. Jadi kita lihat dulu di surah Hud ini. Jadi itulah perbezaan, antara lagi perbezaan yang boleh kita lihat dalam dua surah ini, iaitu surah Hud dan juga surah Yusuf. Iaitu surah Hud ini membicarakan tentang bencana-bencana ataupun azab yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ke atas kaum-kaum yang terdahulu, yang mereka ini menentang nabi-nabi ataupun mendustai, tak mau percaya kepada nabi-nabi, tak mau tunduk, tak mau ikut nabi-nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka. Tetapi dalam surah Yusuf kita lihat adalah satu benda yang agak terbalik, iaitu dalam surah Yusuf ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah seorang nabi yang naik tinggi, yang memegang sampai kepada tampuk menjadi seorang pembesar di dalam negeri Mesir. Jadi dua keadaan yang berbezalah kita lihat di situ. Jadi sebenarnya secara keseluruhan kita boleh katakan beginilah, bahawa sebenarnya dua juzuk ini, dua surah ini, iaitu surah yang pertama, surah Hud ni, lebih banyak memberi secara tidak langsungnya ancaman kepada orang-orang Mekah, orang-orang yang mendustai Nabi, orang yang tidak mau percaya kepada Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka cerita-cerita ini untuk menunjukkan bahawa jaga-jaga kamu semua, jika kamu semua tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Muhammad ini, tak percaya kepada Rasul, maka bala yang sebagaimana yang telah terkena kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Hud alaihissalam, seperti kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, dan juga seperti yang terkena kepada Firaun. Walaupun Firaun ni hebat dan sebagainya, tapi mereka juga akan terkena bala. Sebagaimana kan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa, kan. Dan Allah Taala tahu segala-galanya, kan, apa yang dilakukan oleh mereka terhadap nabi-nabi atau rasul-rasul yang diutuskan tersebut. Jadi itu adalah secara keseluruhannya lah perbezaan yang kita boleh lihat di antara surah Hud alaihissalam dan juga surah Yusuf alaihissalam. Jadi kita tengok insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Hud ini ialah dengan menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selepas daripada cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ni maha mengetahui, Allah Taala ni menanggung rezeki, menjaga rezeki semua makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada itu menceritalah pula, kan, kisah-kisah yang sebagaimana yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Jadi surah Hud ni sebenarnya adalah satu surah yang
kalau disebutkan di dalam hadis dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ni Abu Bakar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok rambut kamu beruban dan pada muka kamu ni ada seolah-olahnya nampak macam ketuaan ketuaan tua nampak macam ada pada muka kamu, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Nabi? Jawab Nabi adalah, dia kata, aku beruban maknanya rambut aku ni menjadi putih kerana apa? Kerana surah Hud, kerana surah Al-Mursalat, kerana surah Amma Yatasaalun, dan juga kerana surah Iza Syamsu Kuwirat. Jadi itu adalah yang Nabi sebut, maknanya kerana apa? Kerana surah-surah ini adalah merupakan surah-surah yang berat lah, kita katakan. Jadi kita tengok yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang dialog Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam supaya membuat kapal. Kemudian selepas daripada itu maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangkan taufan, dan seterusnya cerita yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sedikit dengan apa yang berlaku, dialog di antara Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya, yang anaknya kata, aku ni akan berenang ke sanalah, aku akan selamat dan sebagainya, dengan tetapi selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan anak Nabi Nuh ni. Dan salah seorang anak Nabi Nuh ni ada 4 orang sebagaimana yang diceritakan oleh ulama-ulama sejarah Islam. 3 daripadanya mengikut Nabi Nuh alaihi salam selamat, dan termasuk yang selamat itu ialah kedua ibu bapanya. Dan tapi anak dan isterinya adalah tak selamat, disebutkan sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya ni satu perkara yang menariklah, iaitu bahawa sebenarnya nasab keturunan ni di antara kita dengan seseorang ni sebenarnya adalah tidak dapat memelihara kita daripada azab. Dia tak boleh menyelamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan seseorang itu ialah imannya, kepercayaannya, keyakinannya dan mengikutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ikut Nabi maka dia akan selamat. Walaupun keturunannya apa sekalipun kan, keturunannya hebat, keturunannya Nabi, keturunannya apa-apa, keturunan syekh, keturunan ulama, keturunan apa, itu semua adalah keturunan yang mungkin ada nilai tambahnya, tetapi jika sekiranya tidak beriman, tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat ukuran-ukuran pada nasab keturunan dan sebagainya itu. Kemudian seterusnya kita lihat juga Allah Subhanahu Wa Taala selepas itu menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Selepas daripada itu Allah Taala juga menceritakan tentang kisah seterusnya, iaitu kisah-kisah nabi-nabi yang lain, iaitu contohnya ialah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan kemudian Allah Taala cerita banyak kisah-kisah nabi-nabi sini. Kisah Nabi Syuaibnya dengan masalah-masalahnya yang dilihat dalam masalah ekonomi, masalah timbangan yang tidak betul. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam, diceritakan tentang pertembungannya dengan Firaun. Kemudian Allah SWT ceritakan tentang juga kisah-kisah yang lain. Jadi semua kisah-kisah ini menggambarkan bahawa majoriti daripada kaum nabi-nabi ini, majoriti daripada mereka adalah menentang nabi-nabi tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya membinasakan kaum-kaum itu dan memberi kemenangan. Satu benda yang menarik yang mungkin kita boleh tengok di dalam surah Hud ni juga ialah 3 kisah yang berlainan, 3 perkara yang berlainan antara kisah dalam surah Hud dan juga kisah surah Yusuf alaihissalam. Kita tengok ada 3 benda yang berlainan. Yang pertama sekali kita tengok Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ni ialah seorang nabi yang mana oleh kerana dia kecewa dengan kaumnya, maka dia meninggalkan kaumnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala marah kepadanya, dan akhirnya dia telah dimakan oleh ikan, dicampakkan dan kemudian masuk dalam perut ikan, dan kemudian dihamburkan balik ke pantai di kampungnya sendiri. Jadi selepas daripada dia sihat semua, maka dia kembali semula kepada kaumnya. Jadi Allah SWT tak suka apa yang dibuat ni kerana terlalu cepat memarahi kaum ni. Dan selepas daripada itu Allah SWT telah menjadikan semua orang kampungnya itu beriman, iaitu lebih daripada 100,000 disebutkan dalam ayat yang lain. Jadi itu yang pertama lah, maknanya kisah lari, kemudian kisah akhirnya dikembalikan semula, dan kemudian dia
mendapat keimanan daripada orang-orang di tempatnya. Yang keduanya ialah kisah Nabi Hud alaihissalam, iaitu satu kisah Nabi yang mana seorang Nabi yang mana tidak lari daripada kaumnya, lalu dia diseksa, kaum tersebut diseksa dan dia azab oleh Allah SWT dan dia terselamat. Dan kemudian seterusnya ialah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang selepas ni, yang termasuk kisah Nabi Yusuf dalam juzud ni juga, iaitu Allah SWT telah menjadikan itu tinggi. Jadi itulah lebih kurang cerita yang kita tengok. Jadi penutup kepada surah Hud ini adalah Allah SWT meminta daripada kita semua, daripada orang yang beriman, daripada orang pendakwah-pendakwah pengajar kepada Islam ni, supaya bersabar, supaya istiqamah, supaya walaupun berada dalam keadaan bagaimana sekalipun hendaklah dia ni insya-Allah sabat di atas jalan dakwah, di atas jalan Islam, walaupun manusia lain mendustainya, insya-Allah. Jadi tamat surah Hud, kita cuba sedikit masuk kepada melihat apakah kandungan dalam surah Yusuf alaihissalam. Jadi surah Yusuf ini adalah satu surah yang istimewa. Kenapa? Kerana kisah Nabi Yusuf hampir semuanya diceritakan di dalam satu surah ini. Tidak ada surah yang lain, walaupun mungkin kita baca sebelum daripada ini kisah Hud, Nabi Hud, surah Hud, tapi dia bukan menceritakan tentang kisah Nabi Hud sahaja. Banyak kisah-kisah lain, kisah Nabi-Nabi yang lain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Yusuf ini, Allah SWT seluruhnya menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bermula daripada dia kecil sampailah kepada kemudian dia didengkikan oleh adik-beradiknya sendiri, kemudian dicampakkan ke dalam telaga, kemudian dibawa ke Mesir, dijual di sana dan kemudian diangkat menjadi orang yang berada di dalam istana. Kemudian itu telah dituduh dengan tuduhan yang tidak sepatutnya dan kemudian dicampakkan semula ke dalam penjara dan berada dalam penjara dan kemudian ditawarkan untuk keluar daripada penjara, tapi dia tak nak keluar. Dan kemudian kerana tawaran-kawaran tu, tapi dia mahu tak apalah tinggal dalam penjara, dan kemudian selepas daripada itu dia telah dikeluarkan daripada penjara dan kemudian dia telah menjadi pembesar di dalam kerajaan Mesir pada masa itu. Jadi setengah ulama tafsir telah menyebutkan bahawa kisah Nabi Yusuf ni adalah seumpama seperti huruf W lah, dia katakan, iaitu daripada atas kemudian turun ke bawah, kemudian naik ke atas, kemudian turun ke bawah, kemudian naik lagi sekali kan. Jadi maknanya ialah seperti huruf W macam tu kan, iaitu daripada duduk bersama riang-ria bersama dengan family-nya dan kemudian dia turun ke bawah, iaitu dalam telaga, dalam perigi, kemudian dia naik kemula tu naik dalam istana, kemudian dia turun balik dalam penjara dan kemudian naik balik, iaitu dia berada sebagai seorang pembesar di negeri Mesir. Dan selepas tu dia bawa semula family dia. Jadi dalam surah ini, dalam juzuk ini kita tak sampai ke situ, tetapi yang kita lihat ialah bahawa surah Yusuf ini turunnya adalah semasa Nabi SAW baru sahaja balik ataupun terkena lontaran batu oleh orang-orang di Taif. Jadi Nabi SAW sebelum daripada ini tak pernah keluar ke Taif, keluar daripada Mekah, tetapi pertama kali Nabi keluar ke Mekah, keluar ke Taif, keluar daripada Mekah ke Taif untuk mencari sokongan. Kalau-kalaulah ada orang yang boleh bantu dia, atau mungkin daripada Bani Saqif yang berada di Taif itu boleh bantu dia. Tapi rupa-rupanya apa yang didapati adalah sebaliknya. Jadi Nabi pada masa itu sangat-sangatlah kita kata kecewa, sedih dan sebagainya kan, sehingga Nabi pun berdoa dengan doanya yang masyhur. Jadi dalam keadaan begitulah maka turunnya surah Yusuf. Jadi ertinya di sini kita boleh lihat bahawa Allah SWT memberi hiburan kepada Nabi kita SAW. Jangan kecewa, jangan sedih. Selepas daripada ini adalah merupakan hari-hari kemenangan kepada Islam. Dan memang betul selepas daripada itu maka mulalah orang-orang daripada Madinah Al-Munawwarah, iaitu Yasrib pada masa itu, mula masuk Islam dan mereka mula Islam mula berkembang di dalam Madinah Al-Munawwarah. Jadi setakat itulah saja dulu yang sempat kita kongsi dalam sinopsis ringkas ataupun tadabbur ringkas daripada juzuk yang ke-12 pada sesi kali ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam sesi akan datang untuk masuk ke sesi juzuk yang ke-13 insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.